Islam ke semua worldview, akidah, benda yang basic lah. Contohnya isu Arab kan di Selangor hari itu, tak ada begitu bicara tentang Arab daripada perspektif morality. Di mana ketua-ketua agama kita yang untuk membahas isu Arab ni? Tak ada. Semua isu apa? Undang-undang, kan? Hak itu, hak ini. Tapi tidak ada isu morality. Saya percaya kalau kita bawa isu tu pada aspek worldview yang lebih mendasar, ethics utamanya, akhlak. Saya cakap banyak masalah dalam Malaysia. Sebab agama apa pun kecuali etis lah, akan pasti ada titik temu yang sama. Di peringkat bukan di peringkat atas lah, tapi di peringkat bawah. Pluralism. Sebenarnya ada membincangkan pasal dualism dan anggap dan saya rasa Al-Ghazali pun tidak terlepas daripada dualism, di mana pada zamannya dia berkata dan menyatakan tentang nilai adil, tapi pada zamannya dia menyuruh untuk meminta perintah yang zalim, untuk mematuhi perintah yang zalim. Mungkin boleh berikan komen kerana pada konteks tertentu kita lihat Machiavelli pun lebih Islami berbanding beliau. Saya bukan seorang ahli fiqh, tapi apa yang saya faham, kita dalam korpus ilmu Islam, usul fiqh utamanya kita ada al-masalih al-mursalah. Ibn Taymiyah pun sama mengatakan hal yang sama. Perlu kita, dalam akidah kita, Aqaidah Nasafi itu tadi, kalau satu frasa dia katakan wajib beriman pada imam yang zalim selagi mana beliau tidak kufur. Akidahnya. Sebab apa? Dalam Islam kita meletakkan al-masalih al-mursalah itu benda penting. Maqasid al-syariah kita, mana the public interest. Kalau kita cuba revolt macam Marxist cuba buat, ada kezaliman, itu react, takkan aman masyarakat kita. Contohnya Saddam Hussein, beliau zalim, bunuh orang kaum Kurdish kan. Tapi lepas dia tak ada, apa jadi pada Iraq? Destabilize, tak boleh hidup, tak boleh kerja, tak boleh makan. Worse than Saddam Hussein. Sebab apa? Kita tak ikut ni lah akidah yang dikatakan tadi ni. Maknanya kita boleh ada perubahan, tapi perlu ada perancangan yang sistematik dan faham akar masalahnya. Imam Al-Ghazali, saya percaya, dan imam-imam mujtahid yang lain cuba mengenengahkan aspek inilah, dari sudut ini. Bukan kita kata tak boleh selagi mana dia tak kufur. Kalau dia kufur, dia pakai ranting yang menggambarkan agama lain, kita reject dia. Itu kita boleh tolak, tak boleh cacat dan sebagainya. Lagi mana dia main perempuan, dia corruption, dia fasik. Munafik ni benda tak jelas kan, tapi fasik tu jelas. Orang yang berdosa. Taatlah lagi mana kita boleh taat. Benda salah jangan buat, tapi benda pemimpin kita kena recognize dia and try to change, bagi nasihat yang baik. Itu yang dikenal oleh Imam Mujtahid dahulu lah. Dalam akidah kita ni, bukan benda yang syarikat, tapi dalam akidah. So, kita bukan agama yang reactionary pada perubahan. Kita ada sistem, kita ada matlamat yang jelas, kita ada perancangan yang teliti. Dan corruption ni berlaku di mana-mana sahaja. Tapi kerosakan ilmu hanya berlaku lebih teruk pada zaman ini kerana sekularisasi. Apa pandangan saudara Faisal terhadap worldview presidental macam beliau resolusi? Saya senada dengan Al-Atas hal ni, di mana kita melihat di Indonesia bagaimana idea ini lebih jelas daripada di Malaysia, kerana di Indonesia ada Pancasila yang tidak meletakkan Islam sebagai agama rasmi dia. So, bila tak ada Islam yang rasmi, tidak ada authority. Authority Islam tu sangat berpecah-pecah. Semua orang boleh claim ini agama dia, sebab tu banyak agama pelik-pelik di Malaysia kan. Sebab tidak ada undang-undang yang merangka ataupun yang menjaga kedudukan Islam tu. Di Malaysia berbeza, kita ada sistem Islam, tapi kita lebih selamat kerana kita ada undang-undang dan juga kefahaman yang jelas lah. Dan saya rasa untuk hal pluralism ni berlaku kerana di barat kita tak boleh react macam mana di timur, tak sama sekularisasi dia. If we say that you are right, sebab dia bolehkan humanism kan, maknanya semua orang ada hak untuk hidup dalam negara sekular. Melainkan di Turki, di Perancis yang lebih ekstrim sekular dia. Maka pluralism di barat mungkin boleh terima untuk certain condition. Tapi jangan sampai menjejaskan akidah lah sehingga katakan semua agama itu sama. Ini saya rasa di Malaysia tak boleh, sebab saya rasa kita satu masyarakat yang jelas pegangan Islam dia, satu masyarakat yang memang di norma hidup kita terbina atas dasar-dasar Islam. Maka kalau kata kita memberi ruang pluralism hidup dengan subur seperti yang dikatakan oleh NGO-NGO liberal, kita akan mengundang masalah yang lebih tua macam Indonesia sekarang ni. Indonesia adalah manifestasi kehancuran authority dalam
Islam. Kerana tidak ada autoriti yang menjaga kewibawaan agama kita. Maksudnya Islam tu bersifat eksklusif, bukan inklusif. Tidak juga kita boleh bawa, kita boleh frame dia macam tu. Islam bersifat eksklusif dan inklusif at the same time. Tidak ada dikotomi itu. Eksklusif bermakna untuk hal-hal tertentu yang menjamin kemaslahatan agama kita kena jagalah. Contohnya arak kan. Kalau dah tahu situ majoriti Muslim, kenapa kita perlu biarkan arak dijual untuk kaum Muslim? So in that case kita eksklusif. Inklusif untuk hal tertentu, dakwah dan sebagainya. Bagaimana kita berikan keadilan ini, berikan keadilan meletakkan tu di tempat yang sepatutnya. Tak semua perkara kita boleh borong macam itulah. Ini yang saya faham lah, mungkin saya salah, boleh betulkan. Tentang soalan pembangunan mungkin tak setuju dengan saya. Saya kata bagi saya kita harus gagaskan zero growth, zero development. Maknanya kita harus buang kata kunci pembangunan dalam korpus ilmu ekonomi kita. Sebab ada pemikir daripada Australia ekonomi, dia kata kita ni growth fetishism. Kita gairah sangat nak membangun fetish. So kita kena buang. Kita harus ada steady state ekonomi. Ini dah banyak yang dikatakan oleh pemikir ekonomi, bukan saya, ramai dah di barat sekalipun. Tidak ada pembangunan. Maksudnya kita hidup dalam satu kestabilan lah. Sebab growth ni dia unlimited. Dia akan eksploitatif sampai bila-bila pun. Dan kita tahu kita limited natural resources, kan? Ada renewable resources. So kita harus limit dan buang makna pembangunan dalam korpus ilmu ekonomi dan jadikan Islam, letakkan Islam balik dalam tempat yang sepatutnya. Mungkin ada tak setuju ke? Apa pandangan kau tentang buang pajak hari ni? Terlambat? Okey. Rasa sangat bagus. Aku rasa pun dia macam dapat menjawab soalan dengan baik. Ya betul. Selalunya dia jawab, misalnya jawab tapi tak faham. Selalu dia jawab tak faham. Aku bukan realisasi buang pajak ni kita yang punya mengikat dah faham. Mungkin presiden kita juga yang punya mengikat dah faham. Macam dah dapat je lah, dah menjawab soalan lah. Kalau dulu asyik Sila sopa